Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Okey, minggu lepas kita belajar tajuk manusia. Minggu ni kita belajar pasal haiwan. Jom kita mulakan. Okey, yang pertama kita kena tahu macam mana cara haiwan membiak. Membiak tu macam mana cara haiwan ada anak. Yang pertama, cara haiwan ada anak adalah dengan bertelur. Bertelur dekat sini kiranya anak dia keluar dalam telur dulu, dalam bentuk telur dulu, barulah jadi anak. Contohnya macam buaya. Buaya dia ada anak dengan bertelur. Katak pun sama, katak ada anak dengan bertelur. Kalau kita tengok gambar tu, kita nampak yang hitam kecil-kecil yang kat bawah katak tu, telur dia lah tu. Yang kedua, cara haiwan membiak adalah dengan melahirkan anak. Melahirkan anak ni maksud dia anak dia keluar terus macam dia. Keluar terus jadi anak, bukan dia telur, bukan dalam telur macam yang tadi. Contohnya macam kangaroo dan ikan lumba-lumba. Okey, jadi kerja sekolah yang pertama, cari 5 haiwan yang bertelur dan cari 5 haiwan yang melahirkan anak. Contoh tak boleh sama macam dalam video yang cikgu bagi tadi. Tak boleh sama, kena lain. Ada banyak lagi haiwan. Cari, okey? Okey, seterusnya kita kena tahu haiwan membiak ada yang sikit, ada yang banyak. Okey, sekarang kita tengok dulu haiwan yang bertelur banyak dan haiwan yang bertelur sedikit. Okey, yang pertama, haiwan yang bertelur sedikit. Haiwan yang bertelur sedikit ni, sekali dia bertelur, anak dia keluar sikit je. Kita boleh kira je. Contohnya seperti angsa dan burung. Haiwan yang bertelur sedikit ni biasanya sebab nanti telur tu dia akan jaga dengan baik. Dia akan duduk dengan telur tu je. Dia akan eram-eram tu maksudnya mak dia akan duduk je atas telur tu sampailah anak dia keluar. Induk tu maksud dia ibu bapa kepada haiwan tu. Okey, yang kedua, haiwan yang bertelur banyak. Haiwan yang bertelur banyak ni macam dalam gambar tu, telur dia banyak sangat. Contoh dia macam ikan. Telur ikan banyak kan, dan semut. Telur semut pun banyak. Yang dekat putih-putih bawah semut tu, itu telur semut. Haiwan yang bertelur banyak ni, dia tak jaga telur dia. Dan telur dia biasanya dimakan oleh haiwan lain, menjadi makanan kepada haiwan lain. Okey, kemudian kita nak tahu macam mana haiwan yang bertelur ni dia jaga telur dia. Macam mana haiwan bertelur melindungi telur dia. Haiwan yang bertelur ni biasanya telur dia haiwan lain suka. Haiwan lain suka makan telur haiwan-haiwan yang bertelur ni. Jadi haiwan yang bertelur ni kena jaga telur dia baik-baik. Bukan haiwan lain je yang suka makan telur ni. Manusia pun suka makan telur-telur haiwan. Jadi haiwan kena lindungi telur. Okey, antara cara haiwan melindungi telur dia, yang pertama macam burung. Burung dia lindungi telur dia dengan bertelur dekat atas pokok, dahan-dahan pokok yang tinggi-tinggi, supaya haiwan dekat bawah macam biawak, kucing, anjing tak boleh makan telur dia. Kemudian yang kedua, penyu. Cara penyu bertelur pula, dia lindungi telur dia dengan cara dia buat lubang dekat bawah tanah, bawah pasir. Kemudian dia bertelur dekat dalam lubang yang bawah pasir tu. Jadi orang tak nampak, binatang tak nampak. Jadi dia boleh lindungi telur dia sebab orang tak tahu telur dia ada dekat dalam pasir. Binatang lain pun tak tahu. Okey, kerja sekolah yang kedua, cari 5 haiwan yang bertelur banyak dan 5 haiwan yang bertelur sedikit. Ada banyak. Cari, okey? Buat jadual sama macam contoh yang cikgu bagi tu. Okey, sekarang kita nak tahu haiwan yang beranak sikit dan beranak banyak.
Haiwan yang melahirkan anak yang sikit dan haiwan yang melahirkan anak yang banyak. Haiwan yang melahirkan anak yang sedikit, contoh dia macam tenggiling, macam ikan lumba-lumba. Kemudian haiwan yang melahirkan anak banyak, yang beranak banyak, contohnya macam arnab dan kucing. Okey, tadi kita tahu cara haiwan bertelur melindungi anak. Sekarang kita nak tahu cara haiwan yang beranak, yang melahirkan anak, melindungi anak dia. Haiwan yang melahirkan anak ataupun beranak, dia akan jaga anak dia dengan baik. Dia akan bagi susu pada anak yang baru lahir. Okey, antara cara lain haiwan melahirkan anak ni dia jaga anak dia adalah, contoh dia macam kucing. Kucing dia akan lahirkan anak dia dekat tempat yang tersorok, tempat yang gelap, tempat yang orang tak tahu, tempat yang dia yakin orang tak akan kacau anak dia, orang tak akan nampak dan orang tak tahu anak dia kat situ. Dekat situ, itulah cara dia nak jaga anak dia. Yang kedua, gajah pula. Cara gajah jaga anak dia, dia akan minta tolong kawan-kawan betina dia jaga sekali anak dia. Kiranya anak dia akan dijaga oleh kawan-kawan dia yang betina sekali, kawan-kawan mak dia. Jadi, siapa yang kacau anak dia, nanti mak dia dengan kawan-kawan mak dia marah orang yang kacau anak dia. Okey, seterusnya kami serupa dan kami berbeza. Serupa maksud dia ada haiwan yang lahir terus sama macam mak dia. Lahir-lahir ikut bentuk mak ayah dia. Dan ada juga haiwan yang lahir-lahir dia jadi benda lain dulu, baru sama macam mak dia. Dia jadi peringkat yang ni dulu, peringkat yang ni dulu, barulah sama macam mak dia. Okey, nanti kita tengok contoh satu persatu. Okey, induk ni maksud dia ibu bapa haiwan tu, mak ayah dia. Okey, mula-mula kita tengok contoh haiwan yang menyerupai induk, maksudnya sama macam mak ayah dia. Contoh yang pertama adalah beruang dan harimau. Okey, tengok gambar. Beruang dan harimau, anak dia lahir sama macam dia. Belang macam dia, berbulu macam beruang, sama macam mak ayah dia. Okey, haiwan yang tak menyerupai induk pula, haiwan yang tak sama macam mak ayah dia, contoh dia macam rama-rama. Kenapa rama-rama? Nanti cikgu akan ceritakan macam mana rama-rama lahir sampai dia sama macam mak dia. Okey, sekarang kita tengok kitaran hidup haiwan pula. Kitaran hidup ni maksud dia macam peringkat daripada lahir sampai dia besar. Kalau hari tu kita belajar pasal manusia, kitaran hidup manusia daripada bayi kepada kanak-kanak, kepada remaja, kepada dewasa dan akhir sekali orang tua. Okey, sekarang kita nak belajar kitaran hidup haiwan pula. Yang pertama, kita tengok kitaran hidup katak. Puan katak. Okey, katak, mak dia keluarkan dia dalam keadaan dia bertelur. Katak kan bertelur. Okay, jadi dia keluar dengan telur. Telur katak banyak. Kemudian daripada telur dia jadi berudu. Berudu ni yang macam kecil-kecil yang macam dalam gambar tu. Okey, lepas dia jadi berudu, dia akan jadi anak katak. Lepas jadi anak katak, dia akan jadi katak dewasa. Macam itulah kitaran hidup katak daripada dia baru lahir sampailah dia besar. Seterusnya, kitaran hidup ayam. Okey, kitaran hidup ayam ni, mak dia lahirkan dia dalam keadaan telur. Mak ayam kan bertelur, jadi anak dia ada dalam telur. Kemudian anak dia pun menetas. Anak dia menetas jadi anak tetasan. Kecil lagi. Lepas tu dia besar sikit jadi anak ayam. Lepas jadi anak ayam, barulah dia jadi ayam. Ayam yang besar tu, yang macam mak dia. Dan yang terakhir adalah kitaran hidup lembu. Okey, lembu membiak dengan cara melahirkan anak. Jadi dia lahirkan anak dia, keluarkanlah
terus macam dia. Dah jadi macam anak lembu. Jadi macam dia tapi kecil. Kemudian jadi lembu yang setahun. Kemudian barulah jadi lembu dewasa yang besar. Okey, dah habis tajuk haiwan. Selamat belajar.